السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Hadirin hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran untuk terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat lagi menyambung ibadah qiyamul lail ataupun salatul lail ataupun salatul tarawih. Jadi semua kita maklum bahawa kita berada di bulan yang teragung sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ila akhir al-ayah. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran yang mempunyai petunjuk dan penjelasan dan pembeza, yakni yang membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Dan kita lihat suasana umat Islam di bulan Ramadan, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk menuntut ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kerana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang mendirikan Ramadan ataupun man shama ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dalam keadaan penuh keimanan, ay tasdiqan bi mau'udillahi bi wa'dillahi wa biwa'di rasulih sallallahu alaihi wasallam, iaitu membenarkan dengan janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelebihan pahala yang tidak terhingga dan pengampunan dosa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan mengharapkan pahala, menanti-nanti ataupun menunggu pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan untuknya apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Yakni dosa-dosa kecil lah. Kalau dosa besar kita sedia maklum, berhajat kepada taubat dan syaratnya meninggalkan, berazam untuk tidak melakukan, menyesal. Kalau berkaitan dengan makhluk, dengan manusia, kita kembalikan hak yang kita zalimi, itu di antara syarat taubat daripada dosa besar. Jadi adalah hadis yang lain bahawa Nabi SAW bersabda, hadis kursi yang Nabi SAW riwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah kata, "As-sawmu li, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm wa ana ajzi bih." As-sawmu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam ni, maknanya Allah Ta'ala kata untuknya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan dikali dengan 10 ila 700 dha'fin, kepada 700 kali ganda, ila adha'afin kathirah, kepada gandaan yang banyak. Itu amalan-amalan selain daripada puasa. Adapun puasa, Allah Subhanahu wa taala tak cerita kat kita. Allah tak dedah dekat kita pahala dia banyak mana dia nak bagi kat kita. Yang penting kita tahu pahalanya sangat besar. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia puasa yang wajib ni lah berada di bulan Ramadan. Kalau puasa sunat ni maknanya sepanjang tahun lah. Isnin, Khamis, hari-hari putih, kan? Itu puasa-puasa sunat, puasa Ashura, kan? Tasu'a. Baik, Ramadan ni dia mempunyai kelebihan tersendiri. Di antara yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahawa idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila masuk malam pertama daripada bulan Ramadan, kata Nabi SAW,
futihat abwabu al-jannah, dibuka segala pintu syurga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup segala pintu neraka, wa suffidatis syayatin wa maradatil jan, dirantai segala syaitan dan jin-jin yang ganas-ganas ini dirantai. Ya. Wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil, maka terdengarlah suara yang menyeru, hai orang yang hendak membuat kebaikan maka buatlah kebaikan. Ya baghiyasy syarri, wahai orang yang hendak melakukan kejahatan, tahanlah diri, jangan buat kejahatan. Jadi maknanya kelebihan Ramadan, ditutup segala pintu neraka, dibuka segala pintu syurga, dirantai segala syaitan, dan pahala berganda. Ya, amalan-amalan kebajikan yang kita buat di bulan Ramadan ni berganda. Ya, dan di antara amalan yang terbaik kita buat adalah bacaan Al-Quran. Ya, kata Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullahu taala, murid kepada Imam Syafi'i, dia kata Imam Syafi'i bila masuk Ramadan dia baca Quran, dia khatam Quran selain daripada solat 60 kali sebulan. Subhanallahil azim. 60 kali satu bulan. Selain daripada bacaan dalam solat. Maknanya sehari dia khatam berapa kali? 2 kali lah sekurang-kurangnya. Maknanya Quran di bibir mulut mereka jelah. Quran ni maksud dia macam minum air. Mereka hafal 30 juzuk Quran macam kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah, orang dekat mana orang suruh sambung, kita boleh sambung. Dia baca sekarang, sambung, kita boleh sambung. Jadi Quran macam tu dengan ulama-ulama terdahulu lah. Jadi begitu. Jadi kita perbanyakkan bacaan Al-Quran selain daripada amalan-amalan lain lah. Kita hidupkan malam kita, siang kita dengan Al-Quran. Jadi ada masa lagi. Kita masih lagi boleh berusaha lah. Kita baru berada di hari yang kelima kan. Jadi insyaAllah ada 25 ataupun 24 hari lagi lah Ramadan. Untuk kita giatkan usaha kita. Syaddul mi'zar. Kita ikat kain kita kuat, maksud dia kita usaha sungguh-sungguh lah. Itu. Jadi kalau kita ada peluang juga, ada kelebihan duit dan sebagainya, kita boleh pergi buat umrah di bulan Ramadan. Kerana umrah di bulan Ramadan dia sama pahala dengan haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-umrah fi Ramadan. Kalau kita boleh buatlah. Jadi walaupun macam tu belum gugurlah rukun haji ni kalau kita belum buat haji. Tadi nak cerita kata pahala umrah di bulan Ramadan. Kalau ada siapa yang ada kelapangan, kan, ada masa, dan tentunya ia berhajat kepada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum segala sesuatu kita kena berdoa lah. Sebelum segala amalan kita nak buat, kita kena berdoa kepada Allah Taala supaya Allah Taala beri kepada kita kekuatan. Kalau tanpa taufik daripada Allah Taala, kita tak boleh nak buat apa pun. Hatta nak datang sini solat tarawih pun kita tak mampu. Kalau tak ada taufik daripada Allah Taala, jadi didorongkan kita ni kepada amalan-amalan lain. Na'udzubillah kalau kepada amalan-amalan yang lara. Duduk bersembang di kedai makan, buang masa, mengumpat sana, mengumpat sini, duduk bawah meja, duk jual mercun dan sebagainya. Kan? Ini maknanya orang-orang yang rugi. Al-khasiruna fi Ramadan. Orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Jadi maknanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita jangan termasuk di kalangan orang-orang yang merugi. Jadi biarlah masa-masa kita ni ada, kita penuhi dengan perkara-perkara ibadah yang boleh mendatangkan keuntungan kepada kita. Kita ni diibaratkan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila berniaga ni ada untung, ada rugi. Jadi kita sentiasa nak keuntungan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di bulan ini juga kita ada malam Al-Qadar lah. Jadi ini sebagai refresh balik, sebagai tazkirah, ingatan untuk kita tentang Lailatul Qadar yang akan datang insya-Allah. Waktu meriah bagi al-arifun billah, as-salihun, al-muttaqun. Kan? Maknanya waktu meriah bagi mereka adalah 10 hari yang terakhir. Kemuncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam syaddal mi'zar.
Nabi masa tu Nabi bersungguh-sungguh, berusaha-usaha. Nabi tinggal isteri-isteri dia. Ya, Nabi SAW beriktikaf di masjid dia sallallahu alaihi wasallam kerana untuk memperbanyakkan ibadah. Nabi tilawah Al-Quran, solat kan? Begitu. Dan kelebihan yang di bulan ini juga maknanya ada orang-orang yang Allah merdekakan daripada api neraka. Lillahi mutaqa'u minan nar fi Ramadan. Bagi Allah Ta'ala ni ada orang-orang ataupun hamba-hamba yang Allah Ta'ala merdekakan daripada api neraka. Jadi kita berdoa juga supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang dia nak merdekakan daripada api neraka pada bulan Ramadan. Jadi kita ada peluang. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita minta, ud'uni astajib lakum. Minta pada aku pasti akan perkenankan permintaan kamu semua. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk, tawadhu', kan? Dengan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan bahawa kita ni fakir, amat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah akan tunaikan, berikan segala hajat kita. Jadi kita berdoalah supaya kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan tadi kan. Jadi sebab tu Nabi kata man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau orang tu dia berpuasa kerana bukan keimanan dan bukan kerana ihtisab, bukan kerana mengharapkan pahala daripada sisi Allah Taala, bahkan dia berharap pujian daripada manusia, rugi ya. Ini adalah al-khasirun, orang-orang yang merugi. Begitu juga kalau kita ni baca Al-Quran dan sebagainya kerana na'udzubillah, mungkin kita nak nunjuk-nunjuk dan sebagainya. Jadi kita ubah niat kita supaya ia adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu di antara yang rugilah. Yang kedua, orang yang rugi ialah mereka yang bermalas-malasan. Kan? Bermalas-malasan untuk melaksanakan solat sunat ni. Kalau solat sunat dia malas, kalau solat fardu dia malas, solat sunat telah lagi lah. Kan? Jadi kalau solat fardu pun dia tak solat berjemaah, solat sunat lagi lah. Kan? Ini menunjuk tanda-tanda bagi orang yang rugi. Kalau dia menjaga solat dia, solat fardu berjemaah, kemudian dia akan berusaha juga untuk melaksanakan solat sunat yang dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan ni, walaupun 3 malam. Ya? Malam yang keempat Nabi tak buat kerana takut kalau diwajibkan, kerana wahyu belum habis lagi. Jadi setelah wahyu dah habis tak apalah. Jadi benda tu berterusanlah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan umat Islam sampai ke hari inilah. Gitu. Begitu juga orang yang rugi di bulan Ramadan, mereka yang akhlaknya akhlak buruk lah. Kan? Tidak menjaga lidah lah. Ini perkara yang paling berat dan paling teruk kita tengok orang ni. Tak jaga lidah. Kan? Sekarang jari mewakili lidah kalau kita pegang handphone ni kan. Jadi maknanya mulalah nak tulis tu, nak kata kawan tu, kata dekat kawan ni, gaduh dan sebagainya dalam WhatsApp ataupun kita kata Telegram dan sebagainya, bergaduh. Ya. Jadi maknanya tak dapat apalah, yang dapat hanya penat, dahaga dan letih. Ada orang puasa tapi dia dapat juga, dapat penat, dapat dahaga, dapat letih, pahala tak ada. Bahkan dia dapat dosa pula. Kalau pahala di bulan Ramadan berganda, dosa juga berganda lah. Begitu. Jadi Allah Ta'ala bagi ini sama timbang sama elok lah. Jadi begitu. Dan kata Nabi SAW, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan yang palsu, perkataan dusta, dan beramal dengan bercakap dusta, kan, dan melakukan perkara-perkara bodoh ni, maka Allah tak ada hajat bagi Allah Ta'ala untuk dia tinggalkan makanan dia dan minuman dia. Dan hadis yang lain Nabi kata apa? Rubba sha'im hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Dia kata barangkali ada orang yang puasa
keuntungannya daripada puasa tersebut hanyalah lapar, dahaga. Dan ada juga orang yang solat, keuntungan daripada solat itu adalah hanya berjaga malam saja. Pahala tak ada. Jadi kita takut dan bimbang kalau kita termasuk di kalangan orang-orang yang merugilah di bulan Ramadan. Jadi kita berusahalah samping sebelum itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga kita. Ya? Allah beri kepada kita taufik. Kalau tak ada taufik daripada Allah Taala, maka kita termasuk di kalangan orang-orang yang rugilah. Kan? Taufik ni adalah satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam tadi. Jadi maknanya kita boleh datang sini duduk solat, kita solat di sini dan sebagainya, solat berjemaah, kita boleh melakukan solat fardu berjemaah lagi. Ini adalah taufik. Kan? Kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau Allah tidak bagi taufik kepada kita, kita tak nak buat pun. Apa kebaikan pun kita tak boleh nak buat. Jadi bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang besar ini, nikmat iman, nikmat Islam ini. Kan? Yang bukan diberikan kepada semua orang. Bukan semua manusia. Bahkan yang dapatnya sikit je. Mana kita tahu Allah Taala bagi tahu dalam Quran, bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi di sini bukan satu ayat saja, banyak ayat Allah bagi tahu tentang kebanyakan ni. Allah bagi tahu tentang majoriti ni. Yang majoritinya dalam neraka jahanam. Umat manusia daripada dulu sampai akhir, majoritinya adalah ahli neraka. Kita sendiri pun kita tak tahu kita ni di mana. Kita tak tahu. Sebab apa? Al-a'malu bil khawatim. Amalan ni dikira masa last kita. Ada orang yang 90 tahun dalam kekufuran. 90 tahun. Mari 90 tahun satu hari, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dia mati. Sehari dia dalam Islam. Mungkin dia tak sempat nak solat pun. Tiba-tiba dia mati. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kita yang berpuluh tahun ni kan, dalam Islam, dalam solat, tiba-tiba akhir macam mana kita tak tahu. Tapi janganlah kita berputus asa. Jangan, alah kalau macam tu, kan, solat pun belum tentu lagi. Tak. Allah Ta'ala ni, dia maha adil. Latifun bi'ibadihi. Allah Ta'ala tadi kan, Allah kata, innal ladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Orang yang mereka mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqamah. Bila anta istiqamah, berterusan dalam iman dan amalan saleh, Allah kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya bila kamu istiqamah, malaikat tidak akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun ke atas mereka. Malaikat akan bagi motivasi. Jangan takut. Alla takhafu. Jangan takut. Dengan apa yang kamu akan hadapi pada waktu yang berat ini. Apa dia waktu yang berat? Ketika kita nak bertemu dengan soalan mungkar nakir ni lah. Ini fitnah kubur ni. Fitnah kubur yang semua orang tak akan lepas daripadanya. Wala tahzanu, jangan sedih. Dengan apa yang aku nak, dengan apa yang kamu nak tinggalkan. Isteri, keluarga, anak-anak, harta benda, jangan sedih. Wa abshiru, bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang kamu telah dijanjikan dengannya. Kemudian pula Allah Taala kata, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan teguhkan orang-orang beriman. Ini maknanya orang beriman yang mereka itu istiqamah dalam iman dan amal saleh. Jadi maknanya Allah akan berikan kepada kita ucapan yang teguh. Ketika disoal kepada kita dengan 3 soalan. Ma rabbuka? Man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Kita akan jawab, Rabbi Allah. Ma dinuka? Apa agama engkau? Dinil Islam. Agamaku adalah agama Islam. Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum?
Siapakah lelaki ini yang telah diutuskan kepada kamu? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan dapat jawab. Allah kata yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa duka cita kalau kita orang beriman. Dan Allah pasti jaga kita. Itulah cerita dia kan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ketetapan dan keteguhan. Sentiasalah kita berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ini maknanya ini teras dalam doa. Kalau Allah tetapkan hati kita, tu ya sekejap rajin pergi surau, pergi solat, sekejap timbul, sekejap tenggelam, bukan sekejap, lama tenggelam. Nak tunggu taufik baru pula. Timbul sikit. Tenggelam pula. Mau time nak mati tu tenggelam. Na'udzubillah. Kalau time nak mati tu timbul, alhamdulillah. Kan? Timbul dari mana? Timbul dengan iman dan amal salih. Jadi kita berdoa sentiasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Jadi itulah dia yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.